Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, malam ini kita dapat sambung balik bacaan hadis-hadis yang berhubung dengan perkara yang dilarang untuk kita melakukannya. Hadis yang akan kita bincang pada malam ini daripada Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuan-tuan kena ingat nama sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa mana'a wahat wa kariha lakum qil wa qal wa kathratas su'al wa ida'atal mal. Hadis rawahul Bukhari. Maksud hadis, innallaha, sesungguhnya Allah, harrama alaikum, mengharamkan ke atas kamu. Jadi perkara yang akan kita sebut ni termasuk di dalam perkara yang dilaranglah. Harrama alaikum, telah diharamkan oleh Allah. Allah mengharamkan kepada kita, yang pertama, uquqal ummahat, perbuatan menderhakai ibu. Ummahat jamak kepada ummun. Ummun, ibu. Sebab itu kita sebut umi. Umi itu ibu saya. Ummun, ibu. Kan? Bila kita nak sebut kata macam bapak lah, abun. Kalau kita nak kata bapak saya, abi. Cuma Arab dia jarang guna perkataan abi ni. Orang Arab dia bila dia bercakap, dia jarang guna abi. Kan? Macam kita lah, bapak. Apa lagi? Ada orang panggil bapak, ada orang panggil ayah, ada orang panggil papa dan sebagainya. Jadi abi, abun. Ummun, jamak dia ummuhat. Kalau abun, al-aba, kan, bapak-bapak, ibu-ibu. Allah mengharamkan kepada kamu untuk menderhakai ibu kamu. Ummahat, dia spesifik ibu dalam hadis ni. Wa wa'dal banat, Allah juga mengharamkan kepada kamu menanam anak-anak perempuan hidup-hidup. Ini merujuk kepada perbuatan jahiliyah, perbuatan orang Arab yang membunuh anak-anak perempuan kerana sial. Anak-anak perempuan itu dianggap sial. Memiliki anak perempuan itu suatu kesialan. Jadi sebab itu orang-orang Arab ni dia tak suka anak perempuan ni, menyusahkan, sial, membebankan. Dia suka anak lelaki. Kan?
Ini suatu perbuatan jahiliyah. Bila mari Islam, bila Nabi bawa Islam, kita kena ingatkan umat Islam bahawa tidak ada beza. Allah tidak membezakan anak lelaki dan anak perempuan. Dan kita sebagai orang yang beriman tak boleh ada perasaan tak syok boleh anak perempuan. Itu dia ada perangai jahiliah. Dia tu taklah jahiliah, dia tu Islam, tapi kelaku jahiliah tu ada. Kan? Macam sahabat yang bergaduh dengan kawan dia, lepas tu dia kata apa? Ya bin sauda, anak kulit hitam. Dia main isu apa? Isu warna kulit. Dia geram, dia kata ya bin sauda, anak kulit hitam. Nabi kata, perkataan engkau itu, perangai engkau itu perangai jahiliah. Orang yang main warna kulit, ras ataupun bangsa, bila dia bergaduh ni, dia akan ungkit, dia hina orang dari sudut keturunan dia, bangsa dia. Nabi kata ini perangai jahiliyah. Sebab itu bila manusia ini dia menghina seseorang itu berdasarkan warna kulit dia menghina orang berdasarkan bangsa dia, perangai itu perangai jahiliyah. Nabi tak bagi. Nabi tegur sahabat tu, jangan kata perkataan tu kotor, perkataan yang buruk, menghina orang berdasarkan warna kulit dan keturunan dia. Nampak? Baik. Kemudian kita lelaki ke wanita ke, anak perempuan ke, anak lelaki ke, di sisi kita rezeki, anugerah. Ada orang tak ada anak langsung. Pasal itu kalau kita dapat anak lelaki ke anak perempuan ke, alhamdulillah. Yang penting sihat wal afiyah. Kan? Anak kita beranak sihat elok, alhamdulillah, rezeki. Kan? Soal jantina tu, itu bukan benda beyond control, benda bukan yang kita pilih. Kita tak boleh tentukan lelaki ke perempuan. Allah yang pilih rezeki. Kita tak boleh ada suatu sikap anak lelaki itu lebih bagus. Kita tahu sebahagian orang bukan Islam, bangsa-bangsa tertentu memang ada kepercayaan itu. Mungkin dari sudut faktor apa? Ekonomi. Anak lelaki ni boleh berniaga, mungkin anak lelaki ni boleh diharap boleh mewarisi perniagaan keluarga dan sebagainya, dan jadi dia pandang anak perempuan ni tak berapa nak bagus. Ini sikap jahiliyah. Sikap jahiliyah. Bahkan tuan-tuan tengok tak, orang Arab jahiliyah mereka benci anak perempuan, mereka tak suka anak perempuan. Bila Islam Islam buat apa? Islam angkat anak perempuan. Islam kata siapa ada 3 orang anak perempuan atau 2 orang anak perempuan tak masuk neraka. Hadis itu pasal apa? Nabi kata siapa-siapa manibtuliya, siapa-siapa yang diberikan oleh Allah dengan anak perempuan 3 orang. Bangkit sahabat kata 2 orang pun masuk, seorang pun dapat. Nabi kempen, Nabi kata siapa yang dapat anak perempuan, anak itu akan menjadi hijab di antara dia dan bapa dia, mak dia daripada api neraka. Hadis tu nak bantah, nak tolak kepercayaan jahiliah yang tak suka anak perempuan. Jadi sebab itu dalam hadis ni dia kata wa wa'dal banat, menanam anak-anak perempuan dalam keadaan hidup-hidup. Pasal itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut anak-anak yang dibunuh hidup-hidup ni, anak perempuan yang dibunuh hidup-hidup ni, apa dia? Bi ayyi dzambin qutilat. Dia akan tanya, bi ayyi dzambin, di atas dosa apa dia dibunuh? Kan? Dia akan tanya maksud mak bapak dia yang bunuh dia tu, di atas dosa apa dia dibunuh? Nampak? Wa mana'a wahat. Kemudian yang ketiga, apa dia? Wa mana'a wahat.
menanam anak-anak perempuan hidup-hidup. Wa kariha lakum wa qila wa qal, membenci, kariha lakum, membenci untuk kamu, qil wa qal, yakni apa? Qil wal qal, qila dikatakan, qal berkata, artinya Tuhan tak suka kita. Qila wa qal ni mengulas atau bercakap sesuatu yang tidak bermanfaat. Qil wa qal ni kata-kata yang berita-berita kosong, berita-berita yang tidak ada kaitan dengan diri kita, hal orang ramai, urusan keluarga orang, urusan rumah tangga orang, yang mana benda itu tidak ada kaitan dengan kita, tak ada urusan dengan kita. Agama tak suka. Kita hanya cakap perkara yang ada kaitan dengan hidup kita, ada kaitan dengan agama kita, ada kaitan dengan keperluan yang maksudnya bersangkut dengan kita lah. Kan? Kalau tak berkait dengan kita tu, kita tak payah campur kan? Tak payah campur. Wa kathratas su'al, dan juga wa kathratas su'al, kathratas su'al, banyak bertanya. Tak boleh juga. Saya kita ulas. Wa idha'atul mal, idha'ah. Idha'ah ini mensia-siakan. Apa? Adha'a yudhi'u, mensia-siakan harta. Yakni apa dia? Membazir. Jadi ada beberapa perkara lah yang saya nak sentuh. Yang pertama, saya akan sentuh tentang dibencinya kita qil wal qal. Qil wa qal, dibenci kita masuk campur atau bercakap dalam perkara yang tidak pasti, bukan urusan kita, yang kita tidak jelas tentang kedudukannya dan sebagainya. Yang kedua, saya juga akan sentuh tentang kathratus su'al, larangan banyak bertanya. Larangan banyak bertanya. Dan mungkin kalau sempat kita sentuh sikit tentang idha'atul mal, berkaitan dengan membazir, berkaitan dengan membazir. Yang uquqal ummahat wa wa'dal banat tu tak perlu ingat kita nak ulas, kerana telah banyak kali disebut oleh para asatizah kita berhubung dengan menderhakai kedua orang tua dan juga dosa menanam atau membunuh anak, khususnya anak perempuan. Baik, sekarang kita tengok huraian para ulama berhubung dengan wa kariha lakum qil wa qal. Dilarang untuk kamu bercakap perkara yang kamu tidak ada kaitan dengannya, yang kamu tidak ada urusan dengannya, dan yang kamu tidak pasti tentangnya. Sebab itu kalau kita tengok di dalam huraian para ulama, umpamanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, demikian juga apa yang disebut oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, apa dia? Dia kata yang dikatakan dengan qil wa qal ialah seseorang yang hikayah aqawil an-nas, iaitu manusia yang dia membawa atau meriwayatkan, menghikayatkan perkataan-perkataan manusia, dan dia mengulas perkataan-perkataan tersebut tanpa ada kepentingan dan manfaat. Tuan-tuan dapat? Maksudnya kita bercakap sesuatu yang tak ada kaitan dengan urusan kita, atau kita masuk campur dalam perkara yang tidak bersangkutan dengan kita, atau kita mengulas benda yang kita tak ada ilmu tentangnya, tak ada maklumat tentangnya, kita tak pasti benda tu. Qil, dikatakan, orang kata, ada orang kata, menurut sumber yang kita dapat, ada orang habaq. Benda yang macam tu Nabi kata tak payah kita cakap. Pasal itu ada hadis yang kalau kita pernah dengar dalam
menceritakan tentang akhlak seorang Muslim ini, Nabi SAW menyatakan, min husnil Islam, di antara tanda baiknya Islam seseorang itu, tarkuhu ma la ya'ni. Ini hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nabi kata apa? Min husnil Islam, di antara tanda baiknya seorang Islam, Islam yang bagus, perangai yang bagus, akhlak yang bagus, sikap yang baik, tarkuhu, dia tinggalkan ma la ya'ni, benda yang tak ada kaitan dengan dia. Benda tu ada kaitan dengan kita tak? Ada urusan dengan kita tak? Bersangkutan dengan kita tak? Sekarang ni oleh kerana terlalu banyak grup sekolah, grup pejabat, grup persatuan, puluhan grup. Jadi bila banyak grup, banyak apa? Banyak cerita. Sat lagi jawab grup nu, sat lagi masuk grup ni, sat lagi ulah grup nu. Habis masa lagu tu ya. Kalaulah topik tu berkaitan dengan hukum hakam ke, kan, berkaitan dengan isu-isu agama ke, okey juga. Ini merapu tak ketahuan hala. Grup merapu ni 1-2 sudahlah. Kan? Sat lagi grup-grup yang masuk ayat hantar gambar nu, hantar gambar ni, kan. Sat lagi kawan nu komen, kawan ni komen, masuk pula tambah. Dia jadi apa? Dia jadi qil wa qal. Itu belum lagi masuk grup-grup politik tu, yang dia tu ahli bawahan, kan. Ahli pun 3 kali yuran tak bayar ha? Tapi dia masuk ha? Macam ketua, macam nak bertanding tu, kan. Tak payah tuan-tuan. Orang putih kata apa? Ha? Cheer, happy lah, tak payah kita duduk ni sangat lah, kan. Dia boleh jadi semua. Pakar ekonomi dia boleh, pakar sejarah, pakar geografi. Ni dia belum ulas lagi tentang banjir di Baling. Ni dia akan ulas lah. Ulasan dia tu akan tak tahulah masuk TV berapa. Masa nampak? Qil wa qal. Dan kita bimbang bila kita cakap, kita ulas, kita termasuk di dalam hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW memberi amaran kepada kita. Kalau tuan-tuan pernah dengar satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Hadis Muslim. Seseorang itu dikatakan pembohong apabila dia menceritakan semua yang dia dengar. Dia pergi tang tu, dia dengar semua benda, sat lagi dia pergi sampai pula tang tu. Sebab itu tuan-tuan, dalam Islam bukan semua benda yang kita dengar, yang kita baca, yang sampai kepada kita, kita kena cerita balik. Kita hanya cerita benda yang pertama benar. Kalau kita tak tahu betul tak betul, kita jangan cerita. Kita tak boleh bagi alasan, saya pun tak tahu, cuma dia habaq kat saya ceritalah. Kalau dia bohong, hujah kita apa dia? Kalau dia bohong, saya pun bohong. Mana boleh? Sikap kita tak boleh. Tuan-tuan kena mula ni, sikap ni. Bila tuan-tuan pergi bersembang, apa-apa orang cerita kat tuan-tuan 10, kalau tuan-tuan cerita balik 10, tuan-tuan dianggap kadhiban, pembohong. Mungkin tuan-tuan dengar 10, tapi tuan-tuan cerita 4. Aku tengok hang sembang dengan dia sampai 2 jam. Kita tengok dia sembang lama, kan. Lepas tu kita tanya dia, hang sembang apa? Tak ada, dia tanya aku pasal tanah tu, dia tanya aku pasal masjid, tapi lama sangat. Takkan kita nak cerita semua? Betul tak? Sebab dalam banyak benda yang dia cakap tu kita akan tapih. Ini sikap orang beriman. Bila dia baca, bila dia dengar, dia tapih. Kan? Nampak pelik sangat. Pelik sangat ni, takkan tinggi sampai 15 km. Takkan pedang sampai berapa? 9 ni. Pedang Nabi sama berat dengan kereta Wira. Nabi nak angkat lagu mana? Takkan lagu tu hang tak boleh fikir, teruk sangat. Betul,
Betul lah dalam buku pun. Tu pun tengok cek tak betul pun. Tuan-tuan baca, katalah tuan-tuan baca satu artikel, pedang Nabi berat dia 1 ton. Tan Melayu, ton Arab, 1 ton. Tahu 1 tan? 1000 kilo. Tuan-tuan kena fikir lah. Hei, nak angkat lagu mana? 1 kilo munasabah juga. Mau kalau 1 tan ni Muna Sarawak ni. Lepas itu tuan-tuan ni tanggungjawab. Lagi sakah ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan nak cerita tak? Kita Masya Allah, masa baca tu sama ada mengantuk ke, tak faham baca apa ke. Kita mengaji hadis, siapa tanya siapa? Malaikat tanya kita ke kita tanya malaikat? Ni dalam kubur kita tanya malaikat ke malaikat tanya kita? Tuan-tuan mati esok, siapa tanya siapa? Dia kata saya dulu bekas pengarah, saya tanya malaikat. Saya dulu bekas pegawai besar, saya tanya malaikat. Jaga malaikat tu, tanya sangat. Satu penceramah dia kata apa? Dia kata bila kita mati, bukan sahaja malaikat tanya kita, kita tanya malaikat. Masya Allah. Tuan-tuan, malaikat tanya. Malaikat mai tanya. Malaikat tanya. Ni malaikat tanya ni. Dia macam ni. Malaikat tanya. Siapa Tuhan? Tuan-tuan menjawab, Allah Tuhan aku. Tuhan hang siapa? Tanya sangat. Apa ni? Tuan-tuan, jangan duk lina, jaga. Isu besar ni. Benda-benda yang macam ni nonsen, karut, dijaja, disandarkan kepada agama. Dikatakan Nabi cakap riwayat tu tak betul, palsu, tak benar. Dikatakan yang tanya tu Umar, tak betul. Walaupun ada dalam kitab, tapi benda tu tak sahih. Yang dia tak boleh kata ada. Lagi satu yang paling bahaya, tuan-tuan, yang paling bahaya, apabila sebahagian orang lah dia guna alasan apa? Tak percaya pun tak apalah. Masya Allah, tuan-tuan, ini agama ni. Dia cerita karut, dia cerita bohong, lepas tu dia tutup dengan apa? Dia nak pelepah diri, dia nak peleseh. Dia kata apa? Benda ni saya cerita saja. Tuan-tuan tak mau percaya pun tak apa. Bukan nak jadi murtad, bukan nak keluar Islam. Kalau hang tak pasti, jangan cerita. Tak reti, tak pasti, tak tahu, jangan cerita. Mana boleh, tuan-tuan? Saya main-main ajak, ustaz, pelik sangat, betul tak betul? Nak percaya, tak percaya, sudah, tapi agama. Lepas tu lah duk buat alasan pula. Ilmu Allah tu luas. Ada tak mustahil bagi Allah? Tak ada mustahil bagi Allah. Yang ni yang kita sembang, gajah pun terbang. Kalau saya cerita kat tuan-tuan minta maaf lah, saya main lambat tadi. Pasal apa ustaz main lambat? Duk bomba dengan gajah. Beritahuan ke ustaz? Allah kalau nak buat, tuan-tuan, dia boleh buat. Tak percaya kat Allah? Semua guna alasan. Saya balik main, tuan-tuan. Pasal apa? Pergi mana ustaz kemarin? Pergi Mekah. Balik bila? Baru sampai tak sah? Pergi bila? Pergi petang kemarin. Cepat pergi. Allah nak buat boleh. Kalau satu perempuan mengandung, dia buat lagu Isa Maryam. Dia tak mana lelaki kan? Tak ada lelaki. Mana boleh mengandung tak ada lelaki? Allah nak buat boleh? Aku macam Maryam. Tak kalut kita. Maka sebab itu, tuan-tuan hadirin mukminin, kita ada disiplin. Bukan semua benda kita baca dalam kitab kita boleh cerita.
Bukan semua benda kita dengar oleh tuan-tuan. Macam tuan-tuan dapat WhatsApp macam-macam. Ni dia bodoh kata macam-macam, baling ni banjir pasal balak lah, pasal apalah. Kita tak tahu, kita diam. Sekali lagi boleh dosa ya. Yang bunuh budak tu, berapa ramai orang kata dia dadah. Yang kelar tu, ramai dah ulah. Dadah lah ni, kena syabu ke apa kau, bantai tak tengok. Hari ni keluar statement, polis kata negatif. Yang komen tu yang positif. So tak payah ulas. Cuma bila kita dengar berita tu, kita doa cukup. Doakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajur fi musibah. Mudah-mudahan Tuhan bagi, jaga dia, ada keluarga dia. So ini sikap. Payah tak jadi orang beriman, susah tak jadi orang beriman. Susah lah. Yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Elok-elok nak ulas sikit, bini kata, baru semalam ustaz duk ajak, baru semalam ustaz duk kata tak tahu jangan duk ulas. Tengok bini dia yang lebih ulas pula. Tak sah larang aku mula. Ini sikap orang beriman. Hadirin mukminin, baik. Tuan-tuan juga ada tanggungjawab itu. Sebab itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Seseorang itu boleh dikatakan berdusta disebabkan berita yang dia dengar, boleh jadi ditambah-tambah. Al-Imam An-Nawawi kata, pasal itu kita tak boleh bawa qil wa qal ni. Qil ni kira dhaif lah, kira tak tahuan siapa kata. Qila majhul. Qila ni kalau kita terjemah dalam bahasa Arab, qila dikatakan. Siapa yang kata? Majhul. Tak tahu. Majhul ni kira apa? Dhaif tertolak. Siapa habaq? Dia kata aku dengar depa nak lentir hang jadi tu imam. Siapa habaq? Ada orang kata, tak boleh pakai. Sumber tak boleh pakai. Dia berkata ni, tahun ni dia berkata nak sembahyang raya pukul 9. Siapa kata? Tak tahu, ada orang kata. Yang ni semua tak boleh pakai. Dikatakan semua tak boleh pakai. Dengar kata laki hang menikah lain. Contoh. Hang dengar mana? Ni, pengarah pejabat agama abang. Yang tu tak boleh. Sumber dia kalau dia kata pengarah pejabat agama, tak boleh kata apa. Hang dengar mana? Ada orang kata. Aku pun dengar. Dia abang kat kawan dia, kata laki kawan tu menikah baru. Dia tanya kawan tu, siapa abang? Kata laki aku menikah lain. Ada lah orang kata. Hang dengar ni. Aku pun dengar laki hang bukan kata 2, 4 dah. Buh balik. Dia kata betul ke? Lagu mana hang tanya aku tanya hang lagu tu balik. Semua di atas kata. Kan? Sikap kita orang beriman apa dia? Selagi mana benda tu qila, qal, tak tahu siapa kata, tak ada bukti, abaikan. Nampak? Kata Al-Imam Ibn Hibban, dalam hadis yang Nabi sebut tadi ni, terdapat larangan bagi seorang untuk menyebarkan semua berita yang dia dengar, sehinggalah dia mengetahui kedudukan dan kesahihan berita itu. Ibn Hibban kata, lagi mana dia tak sahih, lagi mana dia tak tahu hujung pangkal, lagi mana dia tak tahu kedudukan yang sebenar, dia tak boleh sebar. Termasuklah cakap dengan tulis. Sampai kat tuan-tuan satu maklumat, benda ni banyak kali dah kita sebut. Sampai satu maklumat tak tahu, jangan duk sebar. Ibn Hibban kata sampai bila? Sampai dia tahu. Sampai dia tahu. Itu yang dikatakan wa kariha lakum qil wa qal. Kemudian juga yang dikatakan qil wa qal ni pasal apa? Kata para ulama, kita tak boleh sibuk urusan orang ni kerana ia termasuk di dalam tajassus. Kita akan masuk dalam apa? Su'udzan. Dia akan pergi kepada dosa mencari-cari salah orang. Dia akan pergi kepada dosa sangka buruk. Dia akan pergi kepada dosa ribah, mengumpat. Dia akan pergi kepada dosa buhtan, dosa bercakap satu benda yang orang tak kata dan sebagainya, orang tak buat. Maka semua benda tu tuan-tuan kena hati-hati. Nampak? Jadi cerita-cerita macam tu Allah Ta'ala ingatkan kita dalam surah Al-Isra ayat 36. Al-Isra ayat 36. Allah kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah Ta'ala kata janganlah kamu mengikut
apa yang engkau ataupun kamu tidak mempunyai pengetahuan. Allah bercakap kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya inna sam'a wal basar wal fuad, sesungguhnya sam', pendengaran, basar, penglihatan, fuad, dan juga hati-hati kita ini kesemuanya akan diminta bertanggungjawab di atas apa yang mereka lakukan. Ayat ini mengingatkan kita untuk berhati-hati. Dan satu lagi tuan-tuan, buang masa. Buang masa. Kan? Saya duk tengok tuan-tuan, kadang-kadang orang kita, saya dah selalu sebut banyak kali dah, kita tak payah macam-macam lah ni duk ada berita kan. Macam-macam. Tuan-tuan sebelum nak komen, ada kaitan tak? Tak ada sudah. Tapi kalau benda-benda tu berkait dengan hukum hakam, berkait dengan agama, tuan-tuan nak tegur, dipersilakan. Nampak? Dia berita ni kita tak boleh salah lah, pasal dia kena ada nilai, kan? Nampak? Kadang-kadang tuan-tuan tengok macam artis lah, dia kena buat cerita pasal nak bagi ada berita. Kalau tak ada berita, orang ingat dia mati, kan? Dia nak kena buat lah, kan? Dia bergaduh, dia kena masuk dalam berita. Dia sakit perut masuk berita, kan? Dia boleh anak masuk berita. Kita pun boleh anak, tapi pasal apa orang tak ambil berita kita? Tok Imam pun dapat anak, pasal apa Tok Imam tak masuk berita? Pasal orang tak ambil tahu. Artis orang ambil tahu. Jadi pasal apa yang dia jadi macam tu? Pasal kita yang ambil tahu. Jadi kita sikap kita kan tak payah ambil tahu. Nampak? Baik. Pi tengok balik sudah. Tak payah duduk kalut kan. Ini 3-4 hari tak habis-habis. Kan? Apa dia? Betul ke mak kilau ni? Dia cerita mak kilau, kan? Mak kilau untung berpuluh juta, yang dia duk ngangor sini, kan? Nampak? Tu pun satu bab buat. Dia pun kata ni, geng-geng ni pi tengok wayang pakai apa? Tengkolok apa semua. Jangan telanjang sudah dia nak pakai apa biar dia, kan? Bahasa Melayu kadang-kadang bagus tak? Dia tak ambil duit kan? Tak ada kalut. Senang. Kalau dia nak pi, dia main pinjam duit kat kita, kalut. Kadang-kadang kita masa terlalu banyak, betul tak? Baik. Kemudian yang kedua yang saya nak sentuhnya, wa kathratas su'al. Berhubung dengan apa? Berhubung dengan dilarang kita banyak bertanya. Betulkah kita dilarang banyak bertanya ni? Mari kita tengok. Kata para ulama, larangan banyak bertanya ini boleh dipahami dengan dua tafsiran. Yang pertama, tafsiran apa? Tafsiran yang menunjukkan bahawa larangan banyak bertanya ini dikhususkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi pasal apa tak boleh tanya banyak? Zaman Nabi tak boleh tanya banyak. Tuan-tuan, sahabat Nabi kata apa? Sahabat Nabi ni tanya dekat Nabi 12 soalan ya. 12 soalan ya yang sahabat Nabi tanya. Sekali lagi saya nak kena bagi jelas agak tuan-tuan. Lepas ni sekali lagi balik tuan-tuan semua tak tanya. Orang kata apa pun sengah, percaya, tunduk, taklid, buta dak lah. Tapi saya nak abang ya, ada ulama yang kata larangan banyak tanya ini merujuk kepada zaman Nabi, zaman tasyri'iyah, zaman apa? Zaman pensyariatan hukum. Masa tu kita tak boleh tanya lah, pasal sekali kalau kita tanya, benda yang halal jadi haram, benda yang sunat jadi wajib. Jadi zaman Nabi tu sahabat berhati-hati tanya. Sebagai contoh, sebagai contoh apa yang berlaku kalau kita tengok, kalau kita tengok dalam tafsiran yang disebut oleh para ulama berhubung dengan larangan banyak bertanya, ada kes di mana seorang sahabat bertanya tentang haji. Bertanya tentang haji. Ini ada hadis dia. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji. Ya ayyuhan nas, innallaha kataba alaikumul hajj. Wahai manusia, Allah Taala mewajibkan haji. Jadi haji ni wajib. Bangkit satu orang sahabat. Faqama Al-Aqra' bin Habis. Sahabat ni nama Al-Aqra' bin Habis. Dia ni tuan-tuan bisa dengar nama dia. Dia ni kepala satu kaum.
Dia yang tengok Nabi cium Al-Hasan dengan Al-Husain tu, dia kata aku ada 10 orang anak, seorang pun aku tak pernah cium. Nabi kata siapa yang tak reti sayang orang, Tuhan tak sayang dia, atau dia manusia tak sayang kat dia. Aqra' ni lah, Aqra' bin Habis. Dia bangkit tanya, dia kata afi kulli am ya Rasulullah. Allah Ta'ala ni dia kata haji wajib, dia tak habaq berapa kali. Jadi bila dia tak habaq, apa maksud dia? Sekali je lah. Tuan-tuan faham tak? Sekali je lah. Bila Nabi kata ayyuhan nas innallaha qad kataba alaikumul hajj, Allah Ta'ala wajibkan haji, cukup, berhenti dekat tu, jangan tanya. Maksudnya bila kita buat sekali, selesai. Pasal Allah Ta'ala suruh buat haji, Allah suruh kita buat haji, kita pergi buat, selesai tak? Selesai. Aqra' bangkit tanya, faqama al-Aqra' bin Habis afi kulli am ya Rasulullah. Dia bangkit tanya, dia kata tiap-tiap tahun ke? Oh, tiap-tiap tahun apa yang nak pi ni pun setahun sekali, seumur hidup sekali pun jenuh nak pi. Soalan dia ni tak boleh lah, tak patut. Ini bentuk soalan yang akan menyusahkan kita. Apa kata Nabi? Lau qultuha la wajabat walau wajabat lam ta'malu biha wa lam tastati'u an ta'malu biha al-hajj marrah faman zafa tatawwu'. Nabi kata kalau aku kata ya sekali lagi, wajib. Pasal apa? Pasal zaman turun hukum. Aqra' kata tiap-tiap tahun Rasulullah. Tiap-tiap tahun. Kalut. Nabi kata kalau aku kata maka akan jadi wajib, dan kalau wajib walam tastati'u, kamu tak akan mampu untuk buat, maka jangan tanya. Soalan tu tak patut tanya, tak perlu tanya, tak payah tanya. Inilah yang Quran maksud, kalau kamu tanya dia akan menjadikan kamu susah. Nampak? Contoh, orang kata sat lagi nak balik, ada makanan, ambil lah sampai habis. Ambil, tak ada tanya satu ke dua. Ambil dah lah. Ambil lah. Ambil 10 ke 20 lah. Lepas tu kalau orang tak banyak ambil, dia abang ambil, dia tak abang banyak mana kan. Selalunya bila kita tanya kan, kita tanya, dia naik angin lah. Kita pergi makan, nak makan apa order kan? Order. Jangan duk tanya. Kalau tuan tanya asal lagi silap. Siapa nak bayar? Dia suruh order tu dia nak bayar. Yang kedua jangan duk tanya. Nak order hok mahal tak apa. Dia tak kata apa order. Biar dia teriak seorang tak apa. Biar dia tengok bil, dia teriak. Ada. Nampak? Dia tahu order, kita pun order kan. Order tu. Nampak? Jangan tanya. Baik. Nabi kata al-hajj marrah, haji itu sekali. Faman zada, siapa yang tambah lebih daripada sekali, itu adalah sunat baginya. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Maidah ayat 101, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubdalakum tasu'kum. Janganlah kamu wahai orang-orang yang beriman bertanya kepada Nabi kamu tentang suatu perkara yang apabila kamu tanya, dia menjelaskan kepada kamu dan itu boleh menyusahkan kamu. Awal tak tanya senang, bila duk tanya dia jadi susah. Ni perangai siapa? Perangai siapa tuan-tuan? Yang daripada awal mudah, dia tanya apa jadi? Bayar. Yahudi. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Musa panggil dia apa? Musa kata innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Tuhan suruh hangpa sembelih lembu, cukup. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Musa nanti dulu. Warna apa? Macam mana? Jenis apa? Kategori apa? Ma hi. Lepas tu yubayyin lana ma launuha. Kalau apa? Mula dia tanya jenis apa? Jenis apa, kalau apa, Tuhan tak habaq tau. Artinya Tuhan suruh sembelih mana-mana lembu.
Yang pergi tanya kalau apa, yang pergi tanya jenis apa ni Yahudi. Bila mereka tanya kalau apa, jenis apa, lagu mana, lepas tu Tuhan jawab, lah kali dia kata apa? Dia kata, cukup Musa, nampak gaya macam tak boleh buat lah ni. Ini maksud dia, dibenci banyak tanya. Baik, okey. Tapi tuan-tuan, kita nak kena seimbangkan benda ni dengan hadis yang suruh tanya. Tak tanya langsung pun tak boleh. Sampai apa yang penceramah cerita, ustaz cerita, petua apa semua, telan seketui-seketui. Yang ni pun kita tak mau. Betul tak tuan-tuan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang cerita satu orang yang berdarah di kepala dia. Kan? Hadis yang kita belajar tentang al-isabah wal jabirah. Isu tentang balutan, tentang simen. Apabila satu orang luka, dia balut, dia simen, kita nak buat macam mana? Hadis ni lah yang menjadi perbincangan di kalangan fuqaha, di kalangan ulama-ulama mazhab ni. Dalil dia ni lah. Kan, bila satu orang luka tu macam mana dia nak bersuci? Sebab laki-laki ni dia kepala dia berdarah, lepas tu dia bermimpi menyebabkan dia kena mandi. Kemudian dia tanya, bolehkah dia tak mandi? Panjang kan hadis tu. Lepas tu dia kata apa? Dia kata tak boleh, hang kena mandi. Hang kena mandi. Lepas tu faqtasala famata. Dia mandi, lepas tu dia mati. Dia tanya dah, betul dia tanya dah tu, tapi dia tu betul dah tanya, tapi silap orang. Ni pun satu bab nak tanya, kena bagi ketahuan orang lah. Pasal tu dalam Quran dia tak kata tanya saja, dia kata fasalu ahlal zikir. Tanyalah ahlu zikir. Yakni tanya orang yang ada kelayakan. Sebab itu sebaik-baik kita apabila ditanya, kalau kita tak pasti, tak jelas, kita kata apa? Wallahu a'lam. Ataupun la adri, saya tak tahu. Tak tahu ni hebat tau. Pasal apa? Pasal dia tahu apa yang dia tak tahu. Setengah orang dia tak tahu apa yang dia tidak tahu apa yang dia tak tahu, tapi dia rasa dia tahu. Nampak tuan? Jadi kalau kita tak jelas, kita jangan cakap. Kalau kita tak tahu Gunung Everest tu 15 km ke 8 km, kita tak tahu, kita jangan cakap macam kita tahu. Sekali lagi kita nampak bodoh, walaupun kita kata orang yang tak tahu tu bodoh. Tuan-tuan faham tak? Berapa tinggi Gunung Medan? Tak tahu kata tak tahu. Jangan duk buat tahu. Sekali lagi orang dengar, orang kata apa? Tak reti buat reti. Lepas tu belagak macam reti, sebenarnya tak reti. Sakit pun kan kalau orang kata macam tu. Lebih baik buat tak tahu langsung. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan tawaduk, rendah diri. Kita tak tahu. Tapi bila cakap confident, siapa yang raya esok ikut ahli, tengok raya, tak kemalu. Lepas tu orang kata apa? Esok kita pergi tengok dia pergi masjid ke tak? Esok kita pergi mengendap tengok dia raya ke tak? Jangan overconfident. Tak boleh. Saya tak tahu, orang tak umum lagi, boleh jadi esok, boleh. Yang ni kita serah pada ulil amri, bukan urusan kita. Tak payah ni siapa raya hari ni ikut ahli falak, siapa raya ni ikut ahli pelak. Lalah kali yang pelak tu siapa? Siapa dia? Kawan tu. Nak cakap tu, ya habibi, ya maulana, sakit gigi tidur tak lena. Fasatu ittaqullah. Dalam soal kita nak bercakap ni, ittaqullah. Tuan-tuan tahu tak padan dengan, saya bukanlah tak padan dengan apa yang kita dapat dengan kita nak jadi. Ini bukan benda kecil, ini berkait dengan agama. Tuan-tuan ingat, lebih baik kita pergi berniaga dapat duit dengan, bukanlah saya nak soal bayaran, tapi dengan bayaran kita nak tanggungjawab di atas apa yang kita cakap. Ini bukan benda main-main. Agama ni bukan perniagaan. Agama ni bukan untuk kita buat duit, kita ceramah orang bayar dah. Kita bertanggungjawab di atas apa yang kita cakap. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Adakah kamu nak bercakap sesuatu tentang agama Allah, benda yang kamu tak tahu?
Pasal itu tuan-tuan, bila kita nak bercakap, kita kena ada rujukan, ada sandaran. Benda yang kita, bukan senang tuan-tuan. Walaupun kita nak mengajak setengah jam, kena baca, kena rujuk, kena study. Bukan boleh tidur. Ni, mangkit mengajak lah ni. Gabui mata mai. Sebab itu orang nak mengajak kena tengok satu ayat, tengok rujuk apa kata kau ni, cek fakta. Tak tahu tinggal KLV. Pasal orang akan dengar. Bila orang dengar ilmu ni tuan-tuan, dia berkait dengan agama, orang akan percaya, orang akan amal. Dan siapa yang akan jadi sandaran? Orang yang cakap. Pasal itu orang yang bercakap ni, dia bertanggungjawab. Ibnul Qayyim kata apa? Orang yang mengajar agama Allah, dia mewakili Allah. Artinya dia bercakap bagi pihak Allah. Jangan bercakap benda yang kita tak pasti. Tuan-tuan, kalau orang jual minyak, dia sembang burung, dia sembang. Bukan ada apa pun, habis sangat kita beli, habis sangat kita tak beli. Tapi agama dah. Agama bahaya. Dia mengkaitan akidah, mengkaitan ibadah. So hati-hati tuan-tuan, hadirin mukminin. Baik. Kemudian kita tengok lagi. Antara apa? Masuk dah 2 minit Okey, 2 minit Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang tanya ni. Nabi kata fa inna shifaa'ul 'ai su'al. Hadis riwayat Abu Daud tadi, bila sampai cerita kata depa pi jawab benda tak betul, lepas tu kawan tu mandi, kawan tu mati, Nabi marah. Nabi kata qataluhu qatalahumullah. Hampa telah bunuh dia, Allah akan bunuh mereka. Nabi marah tu, guna perkataan qatala. Bunuh. Nabi tutup hadis tu, Nabi kata fa inna shifa, ubat penawar kepada kejahilan itu apa dia? Soal, tanya. Dalam Quran bukan tak ada. Yas'alunaka 'anil khamr, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil yatama. Itu yas'alu tu ayat apa? Yas'alunak. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Artinya dalam Islam memang ada ruang untuk bertanya. Apatah lagi bila berkait dengan agama. Pasal itu tuan-tuan dah tanggungjawab. Bila mari satu-satu amalan, tuan-tuan kena tanya. Sekali lagi, macam mana kita nak amal lah ni? Jangan tanya. Jangan tanya. Tanya. Baik. Orang yang tak bagi tanya ni ada dua ya. Orang yang tak bagi orang tanya ni, yang pertama, dia mengajak benda yang tak betul. Yang kedua, apa dah? Yang tak bagi orang tanya. Kalau orang tanya dia tak jawab, tak apa. Dia tak bagi orang tanya. Jangan tanya. Lepas tu dia kata apa? Hampa kalau ajak bukan faham. Tuan-tuan, kalau semua orang cakap hujah macam tu, lingkup kita. Tuan-tuan pergi kedai pun, tuan-tuan tanya. Bawa pergi perbaik kereta Data enjin kena perbaik ni. Signal je tak menyala, start boleh lagi. Siapa mekanik? Bukan dia tanya dulu tu kan. Setengah orang ni bila dia tanya pula, siapa ustaz? Kawan tu nak tanya, bagi ruang dia tanya. Nampak tuan? Saat kita azan, saat kita sambung sikit tentang bab larangan bertanya wa idha'atil mal, dan mensia-siakan harta. Allahu taala a'lam. Okey tuan. Jadi jelas kepada kita, bagus tuan-tuan tanya. Kalau dia ustaz tu tak boleh jawab, dia minta masa, dia balik rujuk. Kadang-kadang tuan-tuan WhatsApp, dia tak boleh jawab, mungkin kerana dia sibuk atau mungkin dia nak rujuk dulu. Bukan senang tuan-tuan. Tuan-tuan kata, tanya tak jawab lagi, sila jawab, dia yang tanggung. Ni bukan tanya karapole nak buh berapa keping. Ni bukan tanya asam Jawa nak buh banyak mana. Ni tanya tentang apa? Tentang ibadah, sah tak sah. So dia kena berhati-hati. Ini jawab, saya tengok orang penceramah jawab dahsyat nu ni kita tengok Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah di Madinah tu, alim, sahibul Muwatta, tulis kitab Muwatta, hadis yang pertama, kitab hadis yang pertama. Bila orang tanya dia tak tahu.
takut dia dengan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu juga tanggungjawab kita untuk bertanya. Dan yang terakhir tuan-tuan, wa idha'atul mal, mensia-siakan harta. Ni secara ringkaslah. Kalau kita tengok dalam mensia-siakan harta ni, para ulama membahagikan mensia-siakan harta ni kepada dua keadaan. Yang pertama, membazir. Membazir ni apa dia? Membazir ni menggunakan harta pada jalan yang haram. Menggunakan harta pada perkara yang haram. Okey? Berjudi, minum arak, itu yang haram. Satu lagi yang disebut mensia-siakan harta ni, dia panggil apa? Al-israf. Satu membazir. Satu membazir, satu lagi al-israf. Iaitu boros. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Dan orang-orang yang beriman ini apabila mereka menginfakkan harta mereka, lam yusrifu wa lam yaqturu, mereka tidak boros. Tuan-tuan, yang pertama, haram membazir. Membazir ni saudara kepada syaitan. Kata ahli tafsir, kenapa Tuhan kata saudara syaitan? Kerana perangai sama. Apa dia perangai syaitan? Membazir. Apa itu membazir? Menggunakan harta pada jalan maksiat. Beli darian mahal membazir ke tak? Kalau dia beli membazir, kalau orang lain jamu tak membazir. Dia kata, abang, terin darian tu. Wih, membazir mahal apa? Tunggu orang jamu. Tang orang jamu tak membazir. Membazir tak? Beli makanan haram ke tak? So membazir ni secara mudahnya tafsiran yang disebut oleh para ulama pada perkara yang haram, maksiat, yang tu membazir. Harta tuan-tuan tu tuan-tuan guna pada membazir. Kan? Buat korban membazir tak? Buat korban tak membazir, tapi tak buat. Boleh? Yang kedua, yakni dia membelanjakan hartanya pada perkara yang perlu tetapi melampau-lampau. Perkara tu tak salah, perkara tu mubah, harus, tetapi melampau. Kadang-kadang kita keliru tau. Kita keliru dengan orang yang jimat dengan orang kedekut. Macam mana tuan-tuan nak kenal kawan tu berjimat dengan kawan tu kedekut? Apa beza? Apakah pengukur antara kedekut dengan jimat? Ada satu orang dia cerita, dia kata kawan ni, kalau kita hantar mesej WhatsApp ke, pagi esok baru dia baca. Pasal apa? Pasal pagi esok baru masuk. Pasal apa? Pasal bila dia pergi pejabat, dia baru buka wifi pejabat. Di rumah internet. Jadi dia akan baca WhatsApp ni kalau tempat tu ada wifi free. Dia main cemeh masjid, dia pergi cemeh hak pejabat, dia pergi cemeh restoran, entah mana. Jadi kalau kawan tu mati malam ni, orang dah ke bumi, baru dia tahu. Tok masuk. Oi, banyak masuk. Dia dah minta maaf dia tak, baru baca. Pasal apa? Dia tak main pejabat baru buka. Yang jadi kita tak boleh risau kadang-kadang. Nampak? Kalau dia pi dia nak makan tuan-tuan, jangan main-main. So boleh kita berbelanja, agama tak larang. Bahkan agama tak bagi kita kedekut ni. Cuma agama juga tak bagi kita boros.
Kalau kita nak makan mewah-mewah, sedap-sedap, kita mampu, boleh. Nabi pun makan. Nabi makan. Bukanlah salah untuk kita makan setengah orang. Cuma kadang-kadang tuan-tuan kita kena seimbang. Orang tanya boleh tak dia beli barangan mahal, brand, jam, telefon, 3 bazir kan? Kalau benda tu keperluan dan ada munasabah, okey je. Tuan-tuan tak mau beli yang 3,000, tuan-tuan beli yang 300. Kena jekoh baru dengar. Faham tak? Cah sikit meletup. Tu pasal apa? Pasal 300 tu. Kan? Lepas tu masuk mesin sikit, dia jadi kembang. Hang. Hang. Awak jam ni. Mesin masuk. Tengok-tengok. 10 keping gambar jam dah. Jadi benda-benda macam ni dia keperluan. No, tak apalah. Kan? Tapi kalau telefon 3,000, yang cover telefon sampai 10,000, yang tu mungkin termasuk dalam israf. Boleh anda? So kata para ulama, benda itu perlu, tetapi jangan sehingga dia apa? Melebihi daripada kadar had yang munasabah. Nampak? Yang ni dia balik kepada apa? Dia balik kepada kemampuan masing-masing lah. Kan? Kadang-kadang sebab itu kalau orang pakai barang-barang mahal, beli kereta mahal-mahal, guna barang-barang mahal, kita tak boleh kata dia membazir, kerana benda tu bukan haram. Yang kedua, kita nak kata dia melampau, memboros pun kita tak boleh, pasal mungkin ada keperluan. Jadi dia balik kepada keadaan masing-masing lah. Tapi dalam hadis ni Nabi tak bagi kita idha'atul mal, mensia-siakan harta. Maksud mensia-siakan harta ni juga saya nak sebut tuan-tuan ni, bila ada kena guna. Pasal bila tak guna, dia termasuk di dalam idha'atul mal. Dia datang mana kereta hang? Ada kelumui tak pakai, dia naik motor meh. Bini dia kata apa? Plastik pun tak buang lagi. Tak guna. Dia membazir tak? Dia bukan membazir, dia sia-siakan harta. Dia tak guna. Tuan-tuan faham tak? Ada baju tak pakai, ada kereta tak guna, benda tu ada tapi dia tak manfaatkan. Dia sia-siakan harta tersebut. Jadi untuk nak mengelakkan daripada tuan-tuan terjatuh dalam dosa sia-sia harta ni, tuan-tuan nak kena buat apa? Sama guna. Tuan-tuan kena guna. Pasal itu kalau tak guna, dia boleh jatuh dalam kufur nikmat. Terutama sekali orang perempuan. Orang perempuan guna pinggan mangkuk tu, sia-siakan harta, beli buat hiasan. Kan? Guna. Kalau dia tak mau guna dan dia tak mau jatuh dalam larangan ni, dia pergi bagi ke orang. Mai bagi kat saya. Saya nak guna. Kan? Pinggan ke apa ke? Saya tak tahu, kita pun pelik. Orang Malaysia ni dahsyat. Setiap kali raya dia mesti tukar barang perabot. Macam sekali duduk patah tu. Nah, yang ni dia termasuk dalam apa? Israf. Termasuk dalam melebihi, walaupun itu keperluan. Jadi saya nasihatkan kepada para wanita muslimat, mukminat, bertakwalah kepada Allah dalam urusan ini. Kalau kita rasa benda tu kita tak perlu, kita tak guna, dan kita rasa benda tu kita tak manfaatkan, bagilah pada orang dan berhentilah daripada kita idha'atul mal, mensia-siakan harta tersebut. Jadi ini 3 larangan yang penting. Yang pertama berhubung dengan membawa atau masuk dalam perkataan yang bermanfaat. Yang kedua dalam soal banyak bertanya yang bukan keperluan. Dan yang ketiga, kita mensia-siakan harta pada jalan yang tidak sepatutnya. Ketiga-tiga ini Nabi menggunakan harrama alaikum. Tuhan mengharamkan kamu untuk melakukannya. Jadi itu satu peringatan untuk kita, mudah-mudahan
berikan taufik dan hidayah kepada saya dan untuk kita memperbaiki diri kita pada jalan yang lebih Tuhan redha insya-Allah. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.